Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ismahani binti Mazrul. Nombor ID KBN 1908100063. Saya dari Seksyen 2. Nama saya Adni Sofia binti Cik Muhammad Zaki. Nombor ID KBN 1908100045 dari Seksyen 2. Saya Nur Kulkanisha binti Muhammad Afandi. Nombor ID KBN 1908100029. Saya Seksyen 2. Nama saya Muhammad Azim bin Zaidin. KBN 19081004. Nama saya Wana Aisyada binti Wai Ismail. KBN 1908100026. Saya dari Seksyen 2. Saya Tuan Elisha Mesarah binti Tuan Sofi. Nombor ID KBN 1908100030 daripada semester 4 Seksyen 2. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai gejala penagihan dadah dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan dadah. Korang tahu tak apa itu pengenalan dadah? Okey, jom dengar. Okey, dadah ni dari segi maksud secara umum dan menurut Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan mendefinisikan dadah ni adalah sebagai bahan kimia yang berbentuk asli ataupun tiruan yang diperoleh daripada daun, getah atau pokok apabila dimasukkan ke dalam tubuh badan seseorang dari segi secara berbentuk dimakan, dihisap, disuntik dan sebagainya. Ianya boleh mengubah sistem struktur fungsi badan dan menyebabkan gangguan pada sistem saraf, urat saraf. Hal ini bermaksud berdasarkan gambar yang telah saya letak dalam slide tu, kita lihat perbezaan. Di sebelah kiri ialah gambar asal individu sebelum mengambil pengambilan dadah dan di sebelah kanan pula ialah gambar setelah individu tersebut telah mengambil pengambilan dadah. Dari segi luaran kita dapat lihat perbezaannya adalah muka cengkung, keadaan muka yang tidak bermaya. Dan dari segi fizikal pula kita dapat lihat perbezaan dengan orang yang tidak mengambil ialah mereka ini dalam keadaan yang mabuk, tidak sedarkan diri dan tidak bergaul dengan orang di sekeliling. Okey, yang kedua ialah penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah ni dikenali sebagai salah guna dadah, yang mana pengguna menggunakan bahan itu dalam jumlah atau dengan kaedah-kaedah yang berbahaya kepada diri mereka serta kepada orang lain. Sebagai contoh, penggunaan ubat batuk. Ubat batuk ni biasa kita guna dalam perubatan, yang mana apabila kita sakit batuk dan disarankan oleh doktor, tetapi ada segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab ataupun penagih menyalahgunakan pengambilan ubat batuk. Mereka telah mencipta satu formula baru, iaitu mencampurkan ubat batuk dengan daun ketung untuk menjadikan alat mereka berkhayal. Yang kedua, mereka turut salah satu untuk berkhayal juga, mereka telah menyalahgunakan dengan cara mengambil ubat batuk secara berlebihan. Slide yang seterusnya ialah jenis-jenis dadah. Ini adalah beberapa yang saya tunjukkan antara dadah yang paling terkenal digunakan oleh penagih-penagih di Malaysia, iaitu ekstasis, heroin dan metafetamin. Okey, dadah-dadah ini mempunyai kegunaan yang mempunyai kelebihan masing-masing. Iaitu saya bagi contoh dari segi metafetamin tu, dia dadah ni sangat unik kerana ia berbentuk seperti kaca pecah ataupun seperti kristal. Dan dadah ini biasanya diproses secara haram dan dadah ini juga tidak digunakan untuk perubatan. Dan kepada pengambilan penagih yang mengambil dadah metafetamin ini, kesannya ialah mempunyai ketagihan yang sangat teruk dalam pengambilan dadah ini.
Okey, slide yang seterusnya ialah untuk menceritakan tentang penyalahgunaan dadah menurut pandangan Islam. Okey, jika diteliti di dalam ayat Al-Quran ataupun hadis, tidak ada makna khusus yang menyatakan tentang pengharaman dadah. Tetapi para ulama telah bersepakat mengatakan bahawa pengambilan dadah itu adalah haram kerana ia mempunyai implikasi yang sama seperti arak. Sebagai contoh, orang yang mengambil arak tu akan mabuk. Jadi samalah seperti dengan dadah. Berdasarkan firman Allah SWT di dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 hingga 91 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Sesungguhnya syaitan itu berkehendak menimbulkan permusuhan, kebencian di antara kamu dengan arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu dari mengingati Allah daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, mahukah kamu berhenti? Okey, merujuk bacaan terjemahan ayat tadi, di sini Allah SWT ingin menjelaskan bahawa arak, judi, menyembah berhala, bertilik nasib itu adalah merupakan perbuatan keji dan haram hukumnya. Okey, di dalam ayat ini juga Allah SWT menerangkan perbuatan yang keji ini adalah tipu daya syaitan, yang mana supaya manusia ni bergaduh, berpecah belah dan tidak menyati Allah. Dan sekiranya seseorang tu mampu mengawal diri agar tidak terpesong melakukan perbuatan keji, maka seorang itu telah berjaya dengan tidak mengikuti tipu daya syaitan. Okey, Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam telah menetapkan bahawa penyalahgunaan dadah di sisi syarak adalah haram dan ditegah sama sekali, dan hanya boleh digunakan untuk tujuan perubatan yang sah mengikut syarak. Untuk mengukuhkan lagi pengharaman dadah ini, saya telah datangkan 2 ayat dari surah Al-Baqarah berdasarkan firman Allah SWT. Yang pertama ialah surah Al-Baqarah ayat 195 bermaksud, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Yang mana seperti yang sudah kita maklum bahawa pengambilan dadah ini lebih banyak kemudaratan berbanding kebaikan. Dan ayat yang kedua pula berdasarkan firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Ayat ini menerangkan bahawa kita perlu makan makanan yang halal sahaja. Kali sebagaimana yang disepakati oleh ijma' ulama, apabila telah ditetapkan dadah itu haram, maka haramlah untuk kita makan. Okey, jadi terima kasih kepada kawan saya. Okey, jadi yang seterusnya adalah kebaikan penggunaan dadah. Mesti pelik kan kenapa tiba-tiba jadi kebaikan penggunaan dadah. Okey, sebenarnya dadah ni adalah sejenis ubat sebenarnya, tapi yang jadi tanggapan salah tu bila orang menyalahgunakan kebaikan dadah tu. Apa yang dimaksudkan macam tu pula? Okey, sebenarnya macam ni. Mana-mana ubat pun memang ada dadah, tetapi dadah yang diletakkan dalam ubat tu adalah yang memang badan kita perlukan sendiri. Dos tu. Yang jadi salah guna tu bila orang berlebihan, mengambil berlebihan dos. Itu yang menyebabkan dia jadi penyalahgunaan dadah. Jadi ada beberapa dadah yang sebenarnya dia untuk mengubati orang-orang sakit. Okey, jadi kita tengok dia ada 5 jenis yang saya dapat, 5 jenis ubat yang kita tak tahu pun sebenarnya dia digunakan oleh perubatan, dalam bidang perubatan untuk penyakit pesakit. Okey, jadi antaranya adalah jadi yang pertamanya adalah phenobarbital. Okey, phenobarbital ni adalah sejenis ubat dadah penenang, iaitu
pakar perubatan gunakannya untuk orang yang mengalami sakit sawan. Okey, Phenobarbital ni dia sejenis berbentuk tablet macam di slide. Jadi kesan pengambilannya boleh menyebabkan gegaran dan kejang yang teruk. Itulah digunakan oleh orang sakit sawan. Jadi yang keduanya adalah Disulfiram. Okey, Disulfiram ni adalah sejenis dadah yang orang gunakan untuk mengurangkan ketagihan terhadap alkohol. Okey, jadi dia juga untuk membantu orang yang membantu bagi orang yang pantang untuk minum alkohol. Okey, kesan sampingan dia sakit kepala dan boleh memeningkan. Okey, jadi Disulfiram ni juga adalah sejenis dadah dalam bentuk tablet. Okey, jadi yang ketiga adalah Duragesic. Okey, Duragesic ni adalah sejenis ubat yang berada dalam dos kekuatan. Okey, biasanya dadah jenis Duragesic ni untuk merawat pesakit yang ada penyakit kronik sebenarnya. Dan penyakit kronik dan sakit yang teruk lah. Jadi dadah Duragesic ni boleh merawat mereka, tetapi penyalahgunaan dia boleh menyebabkan ketagihan. Seterusnya adalah ketamin. Ketamin ni adalah sejenis dadah. Dia sebenarnya sejenis ubat bius yang digunakan oleh pakar perubatan dalam pembedahan, tetapi orang dah menyalahgunakan dia. Okey, jadi orang yang menyalahgunakan dia, jadi kesan pengambilan dia dia boleh dapat tidur dengan cepat. Jadi ketamin ni juga dalam pelbagai sebenarnya, tapi ketamin ni salah satu dia adalah dalam suntikan, boleh diambil melalui suntikan. Okey, jadi yang last sekali adalah dadah jenis morfin. Okey, dadah jenis morfin ni dia memang terkenal dan memang digunakan secara meluas oleh hospital dan klinik sebab dia merupakan ubat penghilang rasa sakit al-ketik. Tapi ubat ni juga telah disalahgunakan oleh penagih-penagih dadah yang mengambilnya secara berlebihan. Okay, jadi itu sahaja antara kebaikan-kebaikan yang saya boleh ringkaskan, yang biasanya kita tak tahu pun dadah ni sebenarnya dia ada pelbagai jenis dan pelbagai jenis rawatan sebenarnya. Okey, jadi yang seterusnya adalah, jadi saya serahkan kepada kawan saya. Hari ini kita akan membincangkan sedikit tentang kesan negatif gejala penagihan dadah. Okey. Seperti anda tahu, sejak negara menikmati arus kemerdekaan, penyalahgunaan dadah ni bukan perkara baru di dunia ni. Masalah ini telah berlaku sejak ratusan tahun yang lalu. Sebenarnya dadah yang menjadi ubat penahan sakit ni sebenarnya tidak berbahaya jika tidak disalahgunakan oleh masyarakat. Okey, masalah ni timbul apabila manusia ni menyalahgunakan dadah ni untuk kepuasan dan keseronokan hanya untuk diri mereka. Okey, antara dadah yang terkenal lah boleh dikatakan di Malaysia ni adalah dadah seperti heroin, marijuana, morfin, ganja dan juga syabu. Okey, mari kita pergi kepada perbincangan kita pada hari ini. Okey, seperti anda sedia maklum, antara kesan negatif terhadap penyalahgunaan dadah yang boleh memberi impak buruk kepada institusi kekeluargaan. Penyalahgunaan dadah dalam kalangan ahli keluarga kita akan menyebabkan rumah tangga seseorang menjadi tidak aman. Penyalahgunaan dadah ini juga akan menyebabkan perceraian jika penagihnya ialah suami ataupun isteri anda yang berada di rumah. Contohnya seperti yang saya dapat disimpulkan di sini, anak-anak yang melihat ibu bapa mereka menyalahgunakan dadah pasti akan mengikut jejak langkah mereka juga, kerana bapa borek anak rintik. Okey.
pada waktu yang sama, kesan penyalahgunaan dadah ini menyebabkan masalah yang ketara dari segi masalah kesihatan kepada individu. Kesan-kesan masalah kesihatan inilah membawa kepada risiko dijangkiti seperti penyakit HIV, AIDS, hepatitis dan juga masalah kesihatan seperti sawan. Okey, hal ini demikian kerana mereka ni penagih dadah menggunakan alat suntikan yang dikongsi antara satu sama lain oleh penagih dadah yang lain. Okey, mari kita pergi kepada poin seterusnya. Badan individu ni menjadi lesu dan tidak bersemangat lagi untuk menjalani kehidupan seharian mereka. Okey, individu yang mengalami masalah yang ketara apabila sentiasa berkhayal dan mengalami gangguan seperti halusinasi yang agak ketara. Okey, penagih dadah selepas suatu jangka masa yang panjang akan menyebabkan menghadapi masalah yang lebih buruk seperti kegagalan fungsi, penyakit mental, kanser dan sebagainya. Hal ini memberi impak yang negatif dan paling teruk ialah apabila penagih dadah berkemungkinan mengalami kecederaan fizikal atau terlibat dalam kemalangan kereta di jalan raya. Hal ini akan menyebabkan lagi peningkatan risiko kematian dengan menyebabkan penagih dadah ni bunuh diri dan membunuh sesama mangsa yang lain yang tidak bersalah. Okey, dalam pada itu, suasana hidup dalam masyarakat ni tidak lagi tenteram kerana terdapatnya kejadian seperti jenayah, mencuri, merompak dan lain-lain yang dilakukan oleh penagih dadah ini yang memerlukan wang untuk membeli dadah. Okey, keadaan seperti ini sudah tentu mengganggu keamanan, ketenteraman, ketertiban, peraturan dan undang-undang negara. Perpaduan pembangunan dan kemajuan masyarakat juga terjejas akibat penglibatan anak muda ni dengan gejala penagihan dadah yang agak teruk. Sudah terang lagi bersuluh, penyalahgunaan dadah ni akan menyebabkan kejadian jenayah yang melampau yang berleluasa dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Okey, baiklah. Okey, natijahnya penyalahgunaan dadah ni juga mengakibatkan pembaziran wang yang agak ketara dapat kita saksikan oleh penagih dadah. Sebagai contoh, pembaziran wang yang paling jelas kita lihat terhadap penagih dadah itu sendiri. Hal ini menyebabkan kerajaan telah membazirkan RM sebanyak RM100,000 kepada penagih dadah ni setahun bagi pusat serenti, pusat pemulihan akhlak dan puspen. Jumlah ini dikatakan sudah cukup untuk membina sebanyak 15 buah sekolah yang lengkap. Tambahan lagi, purata RM RM138,000 sehari diperuntukkan oleh kerajaan kepada 111,500 pelatih di pusat-pusat serenti di seluruh Malaysia. Okey, terdapat hadis riwayat Muslim. Menarik untuk saya rungkaikan atau memberi sedikit penjelasan ilmu pengetahuan tentang hadis riwayat Muslim ini. Disebutkan dalam satu hadis balasan bagi mereka yang meminum arak ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesungguhnya Allah menjanjikan azab kepada peminum arak dengan minuman berlumpur kebinasaan
sahabat bertanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah lumpur kebinasaan itu?" Baginda terus menjawab, "Peluh penghuni neraka atau peranan ahli neraka." Hadis sahih riwayat Muslim tentang azab yang dijanjikan oleh Allah terhadap orang yang meminum arak. Sekaligus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi tercinta kita, melarang sekeras-kerasnya umat Islam ni meminum arak. Okey, sekian saja daripada saya untuk kali ini. Faktor-faktor penyalahgunaan dadah. Pertama, masalah emosi. Masalah emosi yang dihadapi dalam masyarakat seperti masalah peribadi, keluarga dan kerja. Apabila berlaku tekanan emosi secara keterlaluan, seseorang itu akan mengalami kemurungan sehingga tidak mampu berdepan dengan tekanan tersebut. Sebagai jalan penyelesaian, mereka mengambil jalan mudah dengan menjadikan dadah sebagai teman yang membolehkan mereka melupakan tekanan yang dihadapi. Kedua, kurang pengetahuan tentang dadah. Kurang ilmu pengetahuan adalah faktor mudah terjatuh ke dalam kancil penagihan dadah. Ketiga, pengaruh rakan sebaya. Remaja mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya. Hal ini kerana rakan merupakan orang yang terdekat dengan mereka selepas keluarga. Mereka kerap menghabiskan masa bersama berbanding dengan ahli keluarga mereka sendiri. 4. Pengaruh media elektronik. Media elektronik seperti televisyen, radio, komputer, telefon mudah alih adalah penyumbang kepada peningkatan jenayah sosial yang tinggi. Contoh Facebook dan YouTube telah menjadikan medan kepada peniaga-peniaga dadah secara online. Kelima, kurang mendapat didikan agama. Apabila kurang didikan agama, mereka mudah terjerumus ke dalam kancil penyalahgunaan dadah. Keenam, ialah masalah kewangan. Keadaan ekonomi yang tidak menentu menimbulkan tekanan dan sebagai pelarian kepada masalah, mereka mengambil dadah. Mengatasi gejala penagihan dadah dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia ialah dengan pihak kerajaan, NGO ataupun swasta perlu membuat kempen kesedaran dan menyasarkan kepada golongan remaja supaya mereka sedar akan bahaya dadah dan tidak akan pernah mencuba dadah kerana akan merosakkan hidup mereka. Kempen kesedaran seperti Kami Benci Dadah adalah salah satu kempen yang dapat menyedarkan remaja supaya jauhi dadah kerana dadah musuh negara yang merosakkan bangsa. Selain itu, ibu bapa mestilah menjadi contoh teladan yang baik dengan mengajarkan agama dengan lebih mendalam kepada anak-anak mereka sejak di bangku persekolahan lagi, supaya pendedahan tentang dadah dapat diketahui dan dapat mencegah remaja dari terlibat. Ibu bapa juga mestilah sentiasa berkomunikasi dengan anak-anak, selalu bertanya khabar anak-anak serta mendengar masalah anak-anak supaya anak-anak tidak memendam perasaan seorang diri. Ibu bapa yang baik selalu memberi pendapat atau idea kepada anak-anak bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi dan selalu berbincang dengan anak-anak tentang apa yang terjadi dalam kehidupan anak-anak, seperti contoh bertanya tentang rakan-rakan mereka, tentang persekolahan mereka, macam mana peperiksaan mereka, macam mana dan sebagainya. Dalam mendidik anak-anak yang semakin mencabar, ibu bapa mestilah bersabar dalam menangani kerana anak-anak dan menyayangi mereka seperti menatang minyak yang penuh. Sekolah, guru juga memainkan peranan utama bagi mengatasi masalah ini. Kerana guru juga diibaratkan ibu bapa yang kedua kepada pelajar. Di sekolah, guru akan membuat pameran tentang dadah seperti contoh pameran dadah peringkat sekolah. Dengan adanya pameran ini, pelajar akan mendapat ilmu yang berguna dan akan mempraktikkan dalam kehidupan mereka. Seterusnya, subjek pendidikan sivik dan subjek pendidikan jasmani yang diajarkan di sekolah oleh guru-guru yang berwibawa dapat memberi kesan kepada remaja supaya membenci dadah dan tidak akan pernah mencuba dadah kerana pendedahan yang diberikan oleh guru sangat jelas tentang kerutuhan moral akibat mengambil dadah. Mengambil dadah juga boleh menyebabkan sikap panas baran, memukul, bahkan boleh membunuh orang yang tersayang. Masyarakat juga memainkan peranan dalam mengatasi gejala penagihan dadah dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia.
iaitu dengan membuat kempen kesedaran seperti kalau jiran tetangga ternampak penagih ataupun terjadinya aktiviti menjual dadah, kita sebagai masyarakat perlulah melaporkan kepada pihak polis kerana kita duduk di bawah rukun tetangga, serta untuk menjamin kesejahteraan kemasyarakatan. Selanjutnya, golongan belia iaitu remaja perlulah melibatkan diri dengan program yang bermanfaat yang dapat menyihatkan tubuh badan, seperti contoh bersukan dan meluangkan masa dengan rakan-rakan sebaya dengan melakukan aktiviti gotong royong di sekitar rumah ataupun di taman rekreasi. Seperti contoh, pada tahun 2017, larian Hari Anti Dadah Antarabangsa pada bulan September dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri bertempat di Jambatan Pulau Pinang. Kerajaan juga memainkan peranan penting dalam mengatasi gejala penagihan dadah dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia. Seperti contoh, kerajaan mengadakan kempen dan nasihat kepada belia-belia di luar sana melalui media massa. Kerajaan juga memaparkan poster-poster tentang keburukan dadah dan akibat mengambil dadah. Pada 22 Februari 2012, seorang lelaki bertindak zalim dengan menetak kepala ibunya iaitu Aisyun Abdul Rahman, 60 tahun dengan menggunakan parang dalam kejadian di Kampung Padang Buluh, Sidam Kiri, Sungai Petani, Kedah. Suspek yang juga seorang penagih dadah berusia 26 tahun dikatakan naik berang selepas permintaannya mendapatkan wang daripada ibunya tidak diendahkan mangsa sehingga menyebabkan dia bertindak ganas, kata Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah, Asisten Muhammad Zakaria Ahmad, mengesahkan kejadian itu. Kes ini disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasatan kerana membunuh. Justru itu, undang-undang negara wajib diperketatkan dengan memberi denda atau hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka sebagai penagih dadah atau orang yang menjual dadah. Akta Dadah Berbahaya 1952 khusus mengawali seria import, ekspor, penghilangan, penjualan dan penggunaan opium, dadah berbahaya dan bahan-bahan berkaitan. Di bawah Seksyen 39B ADB, jika sabit kesalahan boleh membawa kepada hukuman mati mandatori. Sebenarnya apa yang kita perlu fahami dalam undang-undang berkaitan dadah ini? Okey, di Malaysia undang-undang berkaitan dadah ada 3 jenis, iaitu untuk kegunaan tersendiri, pemilikan dadah dan pengedaran dadah. Antara ketiga-tiga jenis kesalahan ini, kesalahan memiliki dan mengedar dadah merupakan kesalahan paling serius dan boleh membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sekali perubahan pusat-pusat pemulihan dadah untuk orang-orang yang betul ingin berubah dan ingin meninggalkan najis kotor seperti dadah yang membawa kehancuran ke seluruh dunia. Terdapat beberapa pusat serenity yang ada di negara kita, ialah di Pusat Pemulihan Bina Insan Al-Kakalah, Kem Dataran Gelugur, Kampung Perik 06300, Kuala Nerang, Kedah. Yang kedua, Pusat Pemulihan Dadah dan Akhlak Darul Munawarah, nombor 001, hadapan Perumahan Kaki Tangan UUM Sintok 0601, Chanlong, Kedah. Yang seterusnya ialah kesimpulan. Saya akan menerangkan beberapa kesimpulan, iaitu yang pertama, mengatasi masalah dadah. Okey, terdapat beberapa cara untuk mengatasi masalah dadah di Malaysia. Oleh itu, kita sebagai umat Islam perlu menitik beratkan mengenai masalah dadah yang sering menjadi isu dan buah mulut orang ramai di Malaysia. Sebagai contoh, ibu bapa perlulah memainkan peranan penting kepada anak-anak dengan mendorong mereka melakukan hal-hal yang berfaedah. Contohnya seperti membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir dan lain-lain, agar mereka menjadi anak yang soleh ataupun solehah dan tidak mengambil tahu hal-hal berkaitan dengan dadah. Yang kedua ialah disebarkan melalui pelbagai saluran. Kita sebagai umat Islam di Malaysia perlulah memberikan pendedahan berkaitan bahaya dadah melalui pelbagai saluran dan kaedah terkini. Contohnya, kita juga boleh melakukan kempen bahaya dadah ataupun jauhi dadah supaya kanak-kanak, remaja bawah umur serta orang ramai tahu bahawa kesan dan akibat pengambilan dadah amat berbahaya terhadap individu. Oleh itu, kita juga boleh menyebarkan pengambilan dadah melalui media sosial supaya lebih ramai umat Islam tahu bahawa pengambilan dadah akan membinasakan hidup seseorang. Seterusnya, yang ketiga ialah pusat rawatan pemulihan.
Okey, Pusat Rawatan Pemulihan merupakan sokongan kepada AADK bagi mengatasi masalah penagihan dadah. Sekiranya terdapat penagih dadah di Malaysia, AADK inilah yang akan mengatasi masalah penagih dadah untuk memberi rawatan pemulihan supaya penagih dadah ini dapat hidup dengan aman dan sempurna tanpa mengambil dadah yang berbahaya ini. Justeru, sokongan AADK ini juga dapat mengurangkan bilangan kes penagihan dadah di negara kita. Yang keempat ialah kerjasama semua pihak. Okey, kerjasama semua pihak ni merupakan sokongan juga bagi mengurangkan statistik penagihan dadah di negara kita. Selain daripada sokongan AADK, kerjasama semua pihak ini juga dapat mengatasi masalah penagihan dadah dan dapat mengurangkan statistik penagihan dadah di negara kita. Okey, sebagai contoh, kerjasama semua pihak ni contohnya seperti polis, rakan-rakan, masyarakat dan lain-lain. Yang kelima ialah akan mengakibatkan kesan buruk. Okey, ini kerana penyalahgunaan dadah akan mengakibatkan kesan buruk dan mudarat yang amat besar kepada penagih. Ia juga akan membinasakan hidup penagih dadah supaya tidak tenteram. Maka kita sebagai umat Islam janganlah sesekali dekati dadah kerana ia tidak akan memberi manfaat sedikit pun kepada kita, malah akan membinasakan lagi hidup kita. Akhir sekali, yang keenam, tidak mendatangkan manfaat. Seperti yang saya katakan tadi, penyalahgunaan dadah akan mengakibatkan kesan buruk dan membinasakan hidup seseorang. Maka hukum menggunakan dadah tanpa sebab yang betul adalah haram di sisi Islam. Penggunaan dadah yang betul contohnya adalah seperti membuat ubat-ubatan. Tetapi haruslah menggunakan jenis dadah yang tidak berbahaya dan dos tidak berlebihan. Seterusnya, diingatkan lagi setiap umat Islam haruslah melakukan perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyuruh manusia agar tidak mencampakkan diri mereka ke dalam kebinasaan dan melampaui batas. Diingatkan sekali lagi, penyalahgunaan dadah tidak mendatangkan manfaat, sebaliknya mendatangkan mudarat. Itu saja pembentangan dari kumpulan kami. Kami harap pembentangan dari kumpulan kami ini semoga dapat memberi manfaat kepada semua orang di luar sana. Sekian, terima kasih.